Shalom ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹们平安， Bersyukur kita masih bisa berkumpul hari ini secara online untuk beribadah bersama-sama. 感谢神，今天我们还可以在一起，终然在线上相会。 Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 还没听到之前，我们先做一个祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur atas penyertaan, kasih setia dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari sungguh kami boleh ada sampai saat ini, menikmati dan mengalami segala berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh itu adalah anugerah dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dari hari demi hari ini boleh sungguh-sungguh senantiasa memupuk iman kami dan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita suka sekali merasa cemas atau khawatir. 姐妹们，在我们人生路途当中，我们常常会感觉这个情绪就是挂虑、担心。 Ada banyak hal yang sebenarnya itu bahkan belum tentu terjadi, tapi kita sudah cemas duluan. 很多还没发生之前的事，我们先为那些还没发生的事先挂虑了。 Contohnya adalah kalau saya sendiri punya kecemasan atau pemikiran yang berlebihan, yaitu saya takut naik pesawat. 比如我自己，我还没上飞机之前，我先为上飞机这件事而挂虑。 Kenapa saya takut naik pesawat? Karena kalau pesawatnya jatuh, nah itu udah nggak bisa apa-apa lagi. 我害怕上飞机，因为飞机只要失事，什么都做不了。 Nah, belakangan beberapa hari yang lalu juga ada pesawat Air India itu yang jatuh mengenaskan. 几天前，我们晓得，印度有一架飞机坠落了，很多人，差不多所有的人都丧生了。 Di dalam pesawat tersebut ada seorang keluarga itu seorang kepala keluarga beserta istri dan anaknya foto selfie bersama itu sebelum berangkat. 在这个飞机里面有一家人还没起飞之前，他们做一个全家拍自拍。 Mereka mau naik pesawat tersebut dari India ke London. 他们就是要从印度搬迁到伦敦。 Tapi apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? 但是到底发生了什么事呢？ Pesawatnya baru saja mau terbang, itu langsung jatuh. 飞机刚刚起飞就坠落了。 Nah, itulah yang paling saya takutkan sebenarnya. 其实这件事就是我非常害怕的其中一件事。 Tapi kalau dipikir-pikir kembali, saya naik pesawat lebih dari 25 kali dan sepanjang 25 kali itu Tuhan menyertai saya. 但是回想起来，我上飞机差不多已经超过25次，但是每一次我深信神都与我同在。 Tetapi kenapa sampai sekarang saya masih takut naik pesawat ya? 但是为什么到了现在，我还是害怕上飞机呢？ Tuhan yang sudah menyertai saya lebih daripada 25 kali, masakan Tuhan yang sama tidak akan menyertai saya di misalnya perjalanan pesawat yang ke-26, ke-27 dan seterusnya. 神已经与我同在了，我乘过的25次的飞机，难道接下来的26、27、28，神不与我同在吗？ Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kita yang namanya sebagai manusia. 所以这就是所谓被称为人性人。 Kita sebenarnya di dalam kehidupan masa lalu kita, itu kita sudah mengalami secara nyata kalau Tuhan sudah menyertai dan melindungi kita. 在我们以往的生命当中，我们已经感受到了、觉悟到了神与我们同在。 Namun seringkali juga kita lupa akan penyertaan perlindungan Tuhan kepada kita di masa lalu kita. 但是我们常常忘了，以往神曾经与我们同在，神也保护过我们。 Sehingga kita masih saja merasa takut, cemas dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. 所以在生活当中，我们常常还会对还没发生的事先感觉到惧怕、恐惧。 Seringkali pikiran kita lah yang berpikir cemas dan takut berlebihan. 其实是我们的思维、想法常常让我们觉得害怕。 Sampai itu membuat kita terkadang melupakan apa yang sebenarnya Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. 以至于这些想法常常让阻碍了我们回想起主怎么样与我们同在。 Ya, rasa takut dan cemas ini tidak pandang usia, ibu-ibu. 姐妹们，这个恐惧感从来不会看岁数，到底你是多少的岁数。
Anak-anak kecil atau anak-anak remaja itu takut nggak naik kelas, atau yang sudah tamat sekolah takut nggak dapat pekerjaan. 小学生们害怕上不了班，大学生害怕找不到工作。 Yang sudah dewasa pun itu takut dan cemas, misalnya soal cemas soal keuangannya bagaimana ya nanti menghidupi keluarga dan lain sebagainya. 成人呢也有他的挂虑、担忧，因为怎么样有收入，让他的家庭可以稳定生活。 Bahkan nanti sudah usia lanjut, sudah tua, mungkin ada kecemasan juga. Nanti bagaimana ya kalau saya sendirian ya, siapa yang jaga saya di masa tua saya misalnya. 当年纪老迈的我们还是会挂虑，我自己独身一人生活怎么办呢？谁来照顾我呢？ Kalau misalnya saya apa-apa, tiba-tiba mandi di kamar mandi, jatuh di kamar mandi, nah itu siapa yang akan nolong saya nanti ya kalau nggak ada orang di rumah? 假如家里只剩下我一个人生活的话，突然间我在厕所或者哪里跌倒，谁来帮助我呢？ Ya, ada banyak hal di dunia ini, di dalam hidup kita, yang kalau kita pikir-pikirkan terlalu berlebihan, itu membuat kita cemas dan khawatir. 所以世界上很多，假如我们把它都多想、多拿来考虑的话，我们会觉得生活上非常的很多的恐惧感。 Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kita berpikir terlalu cemas seperti itu, apa gunanya? 但是主耶稣告诉我们，我们这么多的思虑，到底对我们有什么益处呢？ Segala pikiran-pikiran cemas yang kita pikirkan itu bahkan tidak dapat menambahkan jalan hidup kita, itu sehasta saja pun tidak dapat. 我们所有的思虑，甚至不能帮助我们延长我们只是一分的生命。 Kalau dipikir-pikir lagi, misalnya kita mau cemas begitu ya ibu-ibu ya. Misalnya pas kita tidur, tiba-tiba gempa bumi dan ketimpa dinding lalu meninggal, kan bisa juga. 假如我们要挂虑的话，我们会想，当我睡觉了，突然间这个有地震，或者是这个房子坍塌了，那我突然间去世，我怎么办呢？这些也是忧虑。 Jadi kalau kita mau cemas sebenarnya nggak ada akhirnya pemikiran cemas itu. 假如我们要没完没了的担心挂虑的话，这些恐惧感是从来不会停止的。 Dan seringkali kalau kita berpikir negatif terlalu berlebihan, maka hati kita itu jadi nggak ada damai sejahtera, tetapi dihantui oleh kecemasan dan ketakutan yang terus-menerus. 假如我们内心里面不断的对这些恐惧感不能放下的话，那我们生活就生活在恐惧当中，每一天这样的度过。 Nah sekarang solusinya bagaimana ibu-ibu untuk supaya kita tidak hidup dalam kecemasan atau supaya kita berhenti cemas dan khawatir? 那姐妹们，我们应该以什么方式可以脱去、摆脱这些让我们害怕、恐惧的事件呢？ Hal yang pertama dapat kita lakukan adalah percayalah kepada Tuhan. 第一件事就是信靠神。 Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan dari Amsal Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. 我们来注意我们的经节，就是箴言书第3章第5到第6节。 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。 Ketika kita cemas dan khawatir daripada kita mengingat Tuhan, sebenarnya kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. 当我们挂虑担心的时候，我们没有仰赖神，这就意表着我们不信靠他。 Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, maka kita akan berhenti cemas pastinya. 当我们专心仰赖耶和华的话，那我们这些挂虑、担心、惧怕就会停止下来。 Dan kemudian dikatakan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 所以你也不可靠着自己的聪明而已。 Seringkali kita ingin hidup berdasarkan pengertian kita sendiri. 我们常常生活想要依靠我自己的想法， Kita seringkali ingin tahu segala sesuatunya. 我们想晓得所有的一切。 Oh nanti masa depan saya bagaimana ya? 我的前途怎么样呢？ Nah kita ingin tahu semuanya, itulah yang membuat kita cemas. 我们想晓得所有的一切，甚至还没发生的，这让我们觉得恐惧、害怕。 Kita ingin mengendalikan atau mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kita. 我们想在我们生活的所有领域当中，我们自己掌权。 Bisakah kita mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan kita? 我们在生活上的每一个领域，我们能够掌权吗？做得到吗？ Sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, yaitu tidak bisa. 其实我们早就晓得答案，就是不可能。 Karena mengendalikan diri kita sendiri saja pun nggak bisa sebenarnya.
我们要掌控制我们自己本身而已，我们都做不到。 Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya kita lagi tidur, tiba-tiba gempa bumi atau tsunami. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri kita tiba-tiba bangun? 那就是刚才我所比喻的，我们在熟睡当中，突然间有这个海啸或者是有地震，我们怎么控制它呢？ Nah, keinginan untuk mengontrol diri sendiri, masa depan diri sendiri, mungkin kesehatan diri sendiri dan lain sebagainya, itulah yang seringkali membuat kita cemas. 所以想在生活上掌控我们自己，无论是我们的身体、我们的生活、我们的状况，那我们这常常会造成我们的害怕。 Tetapi firman Tuhan bilang apa? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 但是圣经告诉我们，不可依靠自己的聪明， Percayalah kepada Tuhan, bukan kepada dirimu sendiri. 你要相信、专心仰赖耶和华，不是你自己。 Percaya kepada Tuhan berarti mengakui Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. 你相信耶稣，就是你把你生活的每一个层面都信托于他。 Mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. 在我们生活上当中的每一个领域，我们依靠他， Dan menyerahkan segala hal yang kita takutkan, hal yang kita cemaskan, itu di bawah kaki Tuhan Yesus kita serahkan. 把我们一切所害怕的，让我们搅扰我们的，把它放在神的手中。 Nah, itulah hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau berhenti cemas. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. 所以第一件事，我们要不再害怕的这个状况之下，就是全心全意的信赖神。 Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah berdoalah dan bersyukurlah kepada Allah. 第二件事就是我们要接着祷告，然后不断的以感恩来等待。 Nah, saya percaya orang yang sering cemas, sering takut, sering khawatir itu adalah orang yang jarang sekali berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. 我相信一个常常生活在挂虑当中、担心当中的人，是很少祷告的一个人。 Sementara firman Tuhan mengatakan kita harus senantiasa berdoa dan bersyukur. 圣经里面常常敦促我们要常常喜乐，常常借着祷告。 Mari kita sama-sama lihat lagi satu ayat Alkitab di Perjanjian Baru dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 我们来看腓立比书第4章第6到第7节。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 就是应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。 Ya, janganlah khawatir akan apapun, kata firman Tuhan. 圣经里面告诉我们，应当一无挂虑。 Nah, seringkali kita ada hal-hal yang membuat kita khawatir, kita cemas. Nah, semakin kita berusaha untuk tidak memikirkannya, pasti kita akan terus-menerus memikirkannya. 常常在现实生活当中，我们自己想啊，我不再想这件事了。但是这件事常常搅扰着我们的思想，在我们脑海里不断的一直在转。 Karena cara otak kita, cara pemikiran bekerja itu seperti itu. 因为我们的这个脑部的工作运作就是这样。 Sesuatu pemikiran, misalnya pemikiran cemas takut yang sudah masuk ke dalam pemikiran kita, nggak akan bisa hilang lagi. Kita mau menghilangkannya itu tetap pasti akan terpikiran terus. 我们想把这些恐惧感把它从我们脑海里消除的话，是很难做到的，因为这恐惧感已经在我们脑子里面了。 Jadi cara menghilangkan pemikiran itu bagaimana, ibu-ibu? 那姐妹们，我们怎么样能够除掉这些忧郁感呢？ Apakah kita minum obat tidur, obat penenang? 我们可以吃一些降压片吗？让我们的情绪稳定下来吗？ Tentu kita sebagai orang Kristen kita tidak perlu hal-hal seperti itu. 当然，成为基督徒，我们不需要这么做， Karena kita punya hal yang jauh lebih hebat daripada sekedar obat penenang. 因为我们有一位比这些镇定剂更棒的一位神。 Yaitu apa? Yaitu kehidupan rohani kita, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 因为神要我们只要凡事借着祷告、祈求和感谢托付于他， Artinya adalah berdoa dan bersyukur. 就是祷告与感谢。 Kita harus senantiasa mengisi pemikiran kita itu dengan doa dan syukur pada Tuhan. 我们脑子里应该是常常放着祷告词以及对神感谢的这些词句。
Ketika kita terus-menerus mengeluh, tidak bisa bersyukur, maka kita akan pasti selalu dihantui dengan rasa cemas. 当我们不断的发怨言，我们脑子里不断的有这些害怕感，那我们生活一定是受压力的。 Saya juga pernah sampai pada titik di mana saya tidak sangat susah sekali untuk bersyukur kepada Tuhan, dan yang saya lakukan itu adalah mengeluh dan terus mengeluh. 我有一次曾经不能够停止的感谢神，所以我的生活就充满了抱怨，不断的抱怨。 Tetapi ketika saya merenungkan diri saya sendiri yang seperti ini, dan kemudian saya memutuskan, oke, saya mau stop mengeluh, saya mau berjalan berserah kepada Tuhan di jalannya Tuhan. 所以当我自己静下心来的时候，我思考我不要过这样的生活，我就静下心来，完全的把自己全然仰望在神的手中。 Dan setiap hari itu saya bikin satu jurnal, mau menuliskan contohnya 3 hal yang bisa saya syukuri hari ini apa aja. 所以我就做了一个历程表，就是每一天我要为3件事，我可以为他而感恩的。 Dan ternyata ketika melakukan hal ini, 3 hal yang saya syukuri setiap hari kepada Tuhan, itu saya bukan hanya berhenti mengeluh. 所以我做这个实习的时候，就是每天以3件事做感恩的这个主题的时候，我的生活不单单只是没有了这些发言言。 Tetapi saya juga berhenti cemas dan khawatir akan apapun. 但是我对所有的一切已不再挂虑，已不再担忧了。 Karena setiap hari ketika saya tulis 3 hal yang saya syukuri, 每天当我把这个3件我要感恩的事写上的时候， saya jadi memikirkan kembali bagaimana perjalanan saya bersama Tuhan, bagaimana Yesus itu menolong saya dan menyertai kehidupan saya. 所以当我在写完以后，我就回想以往神怎么样带领了我，与我同在，引导我直到现今。 Maka saya di dalam hati seperti terdorong imannya, Tuhan Yesus yang sama yang telah menyertai saya di masa lalu, pasti Dia juga akan menyertai kehidupan saya di masa mendatang. 所以我内心里面就有一个想法，以前曾经这样引导我的神，直到今天以后同样他要同样的引导我。 Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah khawatir. 所以姐妹们不要挂虑。 Tetapi apa tadi yang dikatakan, berdoa dan bersyukurlah senantiasa kepada Allah. 所以要接着祷告、祈求和感恩。 Tuliskanlah setiap hari minimal 3 hal yang bisa kita syukuri kepada Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. 每一天我们可以为3件事而献上给我们的主耶稣基督的感恩词。 Nah, ketika kita melakukan hal ini, ketika kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, 所以当我们不再仰赖他人，而是我们仰赖神来过我们的生活的时候， dan ketika kita berdoa dan bersyukur setiap hari kepada Allah, 当我们每天祷告都有喜乐的心，都有感恩的心的话， maka kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. 那我们与主的关系就非常的密切， Kita menjadi berhenti cemas, 我们停止挂虑， dan kita berjalan bersama dengan Kristus setiap harinya. 那每天我们都与神同行。 Nah, efeknya apa ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? 那这个生活方式的后果是什么呢？ Nah, efeknya seperti yang dikatakan Filipi 4 ayat 7 tadi, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 就是腓立比书第4章第7节，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Ini bukan damai sejahtera yang biasa, ibu-ibu. 这不是普通的平安， Tapi ini adalah dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. 是出人意外的平安。 Ini adalah damai sejahtera surgawi yang tertinggi. 这是天国里面最高的喜乐平安， Bukan damai sejahtera palsu yang ditawarkan oleh dunia. 不是世界所推荐给我们假的这些喜乐平安。 Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, rindukah kita mengalami damai sejahtera surgawi seperti yang Tuhan Yesus janjikan ini? 那姐妹们，我们思念从天国而来的这个喜乐和平安吗？ Nah, jika kita rindu sungguh-sungguh mengalami hal ini, mari mulai sekarang kita stop untuk cemas. 假如我们真的思念得到这样的喜乐和平安的话，从现在开始停止我们的挂虑。 Percayalah kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita.
我们要深信不疑的，就是对已经拯救我们的主耶稣基督。 Setiap hari berdoalah dan setiap hari bersyukur kepada Tuhan. 每一天以喜乐的心来祷告， Maka damai sejahtera itu akan mengalir secara luar biasa di dalam hati dan kehidupan kita. 所以在我们生活当中就会流露出从生而来的喜乐和平安，无止限的一直流露出来。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarkanlah Engkau sendiri yang memberkati setiap kami, Tuhan. Mungkin ada begitu banyak hal di dalam kehidupan kami sebagai ibu-ibu komisi wanita yang kami cemaskan, yang kami khawatirkan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami diingatkan kembali, Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, bersandar kepada Tuhan, dan kami senantiasa hidup di dalam doa dan ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga merindukan damai sejahtera Kristus Yesus yang sejati, yang senantiasa menaungi hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup secara luar biasa di dalam Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan, tapi hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 阿门。 Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. 愿神祝福我们每一位平安。